Jika sebuah negara tidak mempunyai meriam, tiada kapal pengangkut pesawat, tiada senjata nuklir, tetapi masih mampu membuat empayar terhebat di dunia melutut, apakah kuasa misteri yang dimilikinya? Pada malam yang diterangi cahaya lembut di sebuah dewan kuliah yang luas, suara seorang profesor Amerika, Robert Hasty, bergema dengan soalan yang membuatkan lebih 200 orang di dalam dewan itu terdiam. Mengapakah sebuah negara kecil tanpa kapal pengangkut pesawat, tanpa senjata nuklir, dan tanpa teknologi perang canggih mampu berdiri teguh dan memaksa kuasa besar dunia untuk berundur dengan kepahitan? Soalan itu terapung di udara, tajam seperti bilah pedang yang membelah kebingungan. Semua mata tertumpu pada lelaki yang berdiri di podium. Dia tidak bercakap tentang Amerika atau Israel atau bahkan Timur Tengah. Sebaliknya, dia akan membawa semua orang dalam satu perjalanan jauh ke Asia Tenggara, ke sebuah tanah yang sejarahnya penuh dengan peperangan, penderitaan, dan kemenangan yang tidak pernah dilupakan. Nama tanah itu ialah Malaysia. Dan apa yang menyelamatkan tanah ini daripada menjadi jajahan empayar-empayar besar bukanlah senjata, bukan wang, tetapi satu kuasa yang tidak dapat dilihat. Kuasa perpaduan, kenangan, dan hati rakyat Malaysia yang tidak pernah menyerah. Setelah dewan yang luas itu senyap sunyi, Profesor Robert Hasty perlahan-lahan turun dari podium. Pandangannya menyapu ke setiap sudut seolah-olah akan membawa semua orang kembali ke zaman ketika Asia Tenggara masih dipenuhi dengan peperangan dan pertumpahan darah. Para pelajar yang dikasihi, suaranya yang dalam tetapi bergema memecah kesunyian. Sebelum Anda faham bagaimana Malaysia terselamat daripada penjajahan, Anda perlu melihat kembali sejarah yang paling membentuk di rantau ini. Kejatuhan sebuah empayar agung di tangan kuasa Eropah. Image di skrin projektor memaparkan lukisan kota Melaka yang sedang diserang beratus-ratus tahun yang lalu. Api menjulang dalam kegelapan, diiringi bunyi tembakan meriam dari kapal-kapal Portugis dan jeritan mereka yang putus asa. Suara-suara itu seolah-olah masih bergema dalam ingatan. Dengan nada yang serius, dia menceritakan bagaimana pada awal abad ke-16, Kesultanan Melaka yang merupakan pusat perdagangan terulung di dunia, berdepan dengan serangan dari Portugis. Ibu kotanya jatuh, dibakar, dan dijarah. Tetapi apa yang paling menakjubkan ialah, walaupun tenteranya tewas dan kotanya hancur, semangat orang Melayu tidak pernah hancur. Profesor itu berhenti seketika, seolah-olah mahu semua orang merasai kedinginan sejarah yang menyelubungi mereka. Anda tahu, sambungnya, ada seorang pahlawan legenda yang bangkit di tengah-tengah kemusnahan dan mengubah takdir bangsanya untuk bangkit semula dengan megah. Namanya Hang Tuah, simbol kesetiaan dan keberanian yang tidak terhingga. Dia menceritakan tentang tahun 1511 di medan Perang Melaka. Bunyi pedang dan dentuman meriam bergema di udara. Kapal-kapal perang besar berlabuh di pantai. Sultan Mahmud Shah, pemerintah terakhir Melaka, memimpin tenteranya dengan gagah berani. Walaupun di atas kertas mereka kelihatan lemah, semangat mereka membara. Pertarungan itu bukan sekadar pertempuran antara dua kuasa, tetapi pertembungan antara maruah dua tamadun. Darah tumpah ke bumi, jeritan memenuhi udara. Dan dalam sekelip mata, setelah pertarungan sengit, kota Melaka jatuh ke tangan Portugis. Semangat tentera Melaka tidak patah. Mereka berundur, tetapi tidak menyerah. Sultan Mahmud Shah menubuhkan kerajaan baru di tempat lain dan meneruskan penentangan selama bertahun-tahun. Adakah Anda fikir ini hanya satu kekalahan biasa? Profesor Hasty bertanya sambil matanya melilau ke sekeliling dewan. Tidak, ini adalah kemenangan semangat yang tidak mahu tunduk. Ia adalah simbol bahawa tidak kira berapa kali mereka ditindas atau dimusnahkan, rakyat di tanah ini akan bangkit semula. Ramai pelajar di dalam dewan menghela nafas perlahan, seolah-olah terpukul oleh kebenaran yang berat itu. Hasty terus bercerita tentang bagaimana selepas kejatuhan Melaka, semangat itu tidak pernah padam. Walaupun tanah itu silih berganti dijajah oleh Belanda dan kemudian British, semangat untuk bebas sentiasa hidup. Ia diwariskan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Itulah yang saya panggil kuasa kenangan, tegas profesor itu. Ia adalah kuasa yang tidak memerlukan senjata, tidak memerlukan jentera perang. Tetapi ia adalah kenangan bersama bahawa nenek moyang mereka pernah berjuang dan anak cucu mereka tidak boleh menyerah kalah. Dewan itu senyap sunyi,
Semua orang mendengar dengan teliti. Ada yang sibuk mencatat, ada yang matanya terpaku pada skrin yang kini memaparkan gambar bapa kemerdekaan Malaysia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Hasti tersenyum sedikit lalu menyambung ceritanya. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, seluruh dunia berada di bawah kuasa imperialisme. British menguasai sebahagian besar dunia. Perancis menjajah Indochina. Tetapi tanah Melayu, secara ajaibnya, menemui jalan menuju kemerdekaan tanpa pertumpahan darah yang besar. Dia menjelaskan tentang kebijaksanaan diplomatik Tunku Abdul Rahman dan pemimpin-pemimpin lain yang memilih jalan rundingan. Mereka tidak mengangkat senjata menentang Empire British yang perkasa, sebaliknya mereka menggunakan akal dan perpaduan antara kaum. Ini adalah pelajaran yang hebat untuk usahawan zaman moden, kata Hastie dengan nada yang tegas. Anda akan lihat, dalam dunia yang dikelilingi oleh kuasa-kuasa besar, kadangkala senjata yang paling berkuasa bukanlah pedang atau senapang, tetapi kebijaksanaan dan keupayaan untuk berunding dan menyesuaikan diri. Dia bercakap tentang rundingan London pada tahun 1956, di mana Tunku dan delegasinya berjaya meyakinkan British untuk memberikan kemerdekaan. Walaupun ia memerlukan tolak ansur, ia membolehkan tanah Melayu mengelak peperangan langsung dengan kuasa besar Eropah dan mengekalkan kedaulatannya. Dewan mula riuh dengan bisikan. Ramai yang saling berpandangan dengan rasa kagum. Profesor Hastie menyambung dengan lebih bersemangat. Anda mungkin tertanya-tanya mengapa saya memilih untuk menceritakan kisah Malaysia, bukan negara lain. Jawapannya mudah, kerana inilah negara yang membuktikan bahawa perpaduan dan kebijaksanaan boleh membuatkan sebuah tanah kecil berdiri teguh di tengah-tengah badai sejarah. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah gambar rakyat Malaysia dari pelbagai kaum dan agama yang sedang bekerjasama membina negara. Lihatlah, katanya, kuasa orang biasa inilah yang memelihara tanah ini. Bukan meriam besar, bukan tembok kota yang tinggi, tetapi hati yang sanggup berkorban untuk negara dan tanah air. Dewan itu senyap sekali lagi. Tetapi kali ini bukan kerana terkejut, tetapi kerana terharu. Banyak pasang mata bersinar seolah-olah melihat kebenaran yang telah lama tersembunyi. Profesor Hastie berjalan kembali ke podium, mengambil kapur dan menulis perlahan-lahan di papan hitam. Kenangan, perpaduan, keyakinan, keberanian. Inilah senjata sebenar Malaysia, umum beliau. Ia adalah benteng yang tidak dapat dimusnahkan oleh mana-mana kuasa besar. Tepukan gemuruh bergema. Ada yang bangun berdiri, jantung mereka berdegup kencang. Sementara profesor itu berdiri tegak dengan pandangan yang tajam. Semua orang di dalam dewan kini tahu bahawa ini bukan sekadar kuliah sejarah, tetapi pelajaran hidup. Satu peringatan bahawa setiap orang sama ada ahli perniagaan, pekerja bebas, atau pencipta memerlukan perkara yang sama. Hati yang tidak pernah menyerah kalah. Dewan kuliah masih bergema dengan keterujaan dari kisah perjuangan menuju kemerdekaan dan kebijaksanaan yang membolehkan British berundur secara damai, tetapi Profesor Robert Hastie terdiam seketika. Dia mengangkat pandangannya ke arah gambar hitam putih yang perlahan-lahan muncul di skrin. Imej pesawat pengebom Jepun yang terbang rendah di langit Asia Tenggara. Bunyi siren dan letupan bom yang dahsyat seolah-olah bergema di telinga para pelajar. Setelah melalui zaman imperialisme, di mana British menguasai tanah Melayu dan Singapura, Perancis menjajah Indochina, Malaysia berjaya mencapai kemerdekaan melalui diplomasi dan penyesuaian, katanya dengan suara yang dalam. Namun, takdir tidak pernah membiarkan tanah ini berehat. Apabila dunia memasuki kancah perang baru perang terbesar, dalam sejarah manusia, tanah Melayu terpaksa berhadapan dengan soalan yang paling berat. Bagaimana untuk terus hidup di bawah bayang-bayang kuasa besar Jepun dan pihak bersekutu? Imej bertukar ke jalan-jalan di Singapura pada tahun 1942. Bunyi pesawat Jepun bergemuruh di udara, kereta-kereta kebal bergerak masuk dari utara. Rakyat panik. Ada yang menangis memeluk anak-anak, ada yang tergesa-gesa mengemas barang untuk melarikan diri. Jepun, kata profesor itu, tentera yang baru sahaja mencipta legenda dengan mengebom Pearl Harbor, sedang marah tanpa rasa takut. Dan tanah Melayu adalah titik strategik penting yang tidak akan mereka lepaskan. Dia menceritakan tentang 8 Disember 1941 apabila tentera Jepun mendarat di Kota Baru. Bunyi tembakan mesingan bergema di seluruh pantai.
mengubahnya menjadi medan perang di tengah-tengah ombak laut. Matahari belum terbit, tetapi darah sudah membasahi pasir. Askar-askar British, India, dan Melayu berjuang dengan hati yang tabah. Walaupun senjata mereka lebih lemah, walaupun jumlah mereka lebih sedikit, mereka tetap berdiri untuk mempertahankan tanah air. Di dalam dewan, kedengaran keluhan perlahan dari pelajar-pelajar antarabangsa. Mereka tidak pernah menyangka bahawa tanah Melayu juga mempunyai pertempuran yang begitu sengit. Hasty menyambung dengan nada yang tegas. Ya, mereka berjuang, walaupun tahu mereka sedang berhadapan dengan salah satu tentera paling kejam di dunia pada masa itu. Namun, dalam masa beberapa minggu, tentera British terpaksa membuat keputusan yang mengubah arah negara ini selamanya. Apabila berhadapan dengan kekuatan yang tidak dapat dilawan, pihak British menyerah kalah di Singapura. Ini adalah satu keputusan strategik untuk menyelamatkan nyawa orang awam dan mengelakkan kemusnahan yang lebih teruk yang boleh memusnahkan tanah Melayu. Profesor itu berhenti bercerita, matanya bersinar seolah-olah sedang menguji hati para pendengarnya. Anda mungkin melihat ini sebagai satu penyerahan kalah, katanya. Tetapi cuba fikir dari sudut lain. Ia adalah keputusan strategik untuk menyelamatkan nyawa dan negara. Tidak jauh berbeza dengan seorang ahli perniagaan yang tahu bila harus terus berjuang dan bila harus berundur untuk menunggu peluang. Imej di skrin bertukar kepada sekumpulan lelaki dan wanita di dalam hutan, wajah mereka penuh dengan keazaman. Profesor itu menyebut nama Malayan People's Anti-Japanese Army MPAJA. Kumpulan gerila yang terdiri daripada pelbagai kaum yang bangkit menentang Jepun secara rahsia. Mereka adalah bayang-bayang yang menghantar maklumat risikan kepada pihak bersekutu, bekerjasama untuk menunjukkan kepada dunia bahawa rakyat tanah Melayu tidak tunduk begitu sahaja, tetapi masih mempunyai hati yang mencintai kebebasan. Suara profesor itu menjadi lebih lantang dan tegas. Sementara pentadbiran British terpaksa menyerah, saudara-saudara senegara yang berani ini memilih jalan yang lain. Jalan yang penuh dengan risiko maut, tetapi juga jalan yang tercatat dalam sejarah dunia bahawa rakyat tanah Melayu tidak pernah benar-benar menyerah kalah. Dia menceritakan bagaimana MPAJA bekerjasama dengan pasukan khas British seperti Force Sagan-Sagan, manakala di dalam negara, gerakan bawah tanah terus berjalan menghantar maklumat, menyembunyikan senjata, dan membina rangkaian penentangan. Pertarungan kali ini tidak hanya menggunakan parang atau senapang, tetapi menggunakan kebijaksanaan, kerahasiaan, dan perpaduan. Inilah keajaiban semangat rakyat Malaysia. Mereka tahu bagaimana untuk menyesuaikan diri, menunggu, dan berjuang pada masa yang sesuai. Penceritaan itu berterusan. Beberapa pelajar di dalam dewan menitiskan air mata apabila mendengar tentang keberanian orang-orang biasa seperti Sibil Katigasu, seorang jururawat yang menyabung nyawa membantu pejuang gerila. Ada yang merasakan peranan rakyat biasa yang mempertaruhkan nyawa setiap hari untuk menghantar maklumat kepada pihak bersekutu. Profesor Hasty melangkah ke hadapan, mengangkat tangannya tinggi. Suaranya bergema. Apabila perang berakhir, tanah Melayu tidak dihukum seperti negara-negara lain yang berpihak kepada Jepun. Sebaliknya, ia kembali menjadi sebahagian daripada komuniti dunia dalam masa yang singkat dan meneruskan perjuangan kemerdekaannya. Ini membuktikan bahawa keputusan dan keberanian MPAJA serta pejuang-pejuang lain telah membantu menyelamatkan masa depan negara. Dewan Kuliah senyap sunyi. Semua orang sedang merenung pelajaran yang amat mendalam, bahawa kemerdekaan tidak datang dengan nasib, tetapi dengan pengorbanan dan keberanian generasi terdahulu. Profesor itu tersenyum sedikit sebelum mengemukakan soalan terakhir. Suaranya jelas dan bergema di seluruh dewan. Jika pada hari itu, para pejuang penentang tidak bangkit berdiri, jika rakyat tanah Melayu menyerah sepenuhnya pada takdir, adakah Malaysia hari ini akan menjadi sebuah negara yang merdeka? Suara syarahan masih bergema di dalam dewan apabila Profesor Robert Hasty perlahan-lahan mendekati skrin sekali lagi. Gambar Kuala Lumpur selepas Perang Dunia Kedua muncul bangunan yang rosak, jalan raya yang berdebu dan penuh dengan runtuhan. Orang ramai berjalan dengan letih di jalanan yang masih berbau asap. Tetapi Malaysia berjaya mengharungi Perang Dunia Kedua melalui pengorbanan dan keberanian para pejuangnya, katanya dengan nada yang serius. Namun, apabila asap peperangan hilang,
cabaran baru muncul di hadapan, membina semula negara dari sifar. Dia menjelaskan keadaan ekonomi tanah Melayu yang lemah, inflasi yang melambung tinggi, dan majoriti rakyat yang masih miskin. Perdagangan belum pulih sepenuhnya. Jalan raya hilang, dan sistem infrastruktur hampir tidak mampu menyokong masa depan. Tetapi di tengah-tengah keputusasaan itu, masih ada api harapan yang menyala di hati rakyat. Profesor itu memaparkan gambar bapa-bapa kemerdekaan Malaysia di skrin, wajah mereka yang tenang tetapi penuh dengan keazaman. Inilah masanya Malaysia melangkah ke fasa pemulihan di bawah kepimpinan tokoh-tokoh yang mendedikasikan hidup mereka untuk pembangunan negara. Suaranya bergetar sedikit, seolah-olah menahan emosi. Mereka pergi ke setiap kampung, setiap kawasan pedalaman, untuk mendengar suara rakyat yang miskin. Dia menceritakan tentang rancangan pembangunan luar bandar, projek pengairan untuk membantu petani, dan penubuhan felda yang memberikan tanah kepada golongan miskin untuk menanam kelapa sawit dan getah. Inilah senjata Malaysia selepas perang, tegas profesor itu. Bukan senapang, bukan kereta kebal, tetapi membina perut dan masa depan untuk rakyat. Dewan kuliah menjadi senyap. Para pelajar dari pelbagai negara memandang gambar para pemimpin yang berdiri di tengah-tengah rakyat dengan rasa terharu. Hesti menyambung, dalam dunia yang penuh dengan persaingan, Malaysia tidak memilih keganasan untuk membuktikan dirinya, tetapi memilih kebijaksanaan dan pembangunan sebagai perisainya. Dia menceritakan tentang peralihan ke era perindustrian, pembukaan pintu kepada perdagangan, penubuhan zon perindustrian, dan menarik pelaburan asing. Lampu di dalam dewan menerangi gambar kilang-kilang moden dan bangunan pencakar langit di Kuala Lumpur. Malaysia mula melangkah ke pentas dunia sebagai sebuah ekonomi yang berkembang pesat, katanya. Tetapi di sebalik bangunan pencakar langit dan cahaya kota besar, ada keringat dan tenaga orang biasa. Petani, pekerja kilang, pemandu teksi, peniaga kecil, semuanya adalah jentera penting negara. Nadanya menjadi lebih tegas. Anda mungkin melihat statistik ekspor. Tetapi apa yang saya lihat ialah hati rakyat Malaysia yang sedia menyesuaikan diri, sedia belajar, dan sedia untuk tidak menyerah kalah kepada rintangan. Profesor itu menunjuk kepada frasa di skrin, wawasan 2020. Ini bukan sekadar teori ekonomi, katanya dengan jelas. Tetapi ia adalah imuniti mental yang membuatkan rakyat Malaysia mampu bertahan dalam dunia yang tidak menentu. Dia menceritakan tentang krisis kewangan Asia 1997. Nilai ringgit jatuh, syarikat-syarikat muflis, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Malaysia digelar pesakit Asia. Tetapi rakyat Malaysia tidak menyerah. Berlaku penyesuaian besar-besaran. Usahawan kecil mula kembali bergantung pada cara hidup yang lebih sederhana. Keluarga petani kembali menanam padi, sayur-sayuran, dan menternak ikan untuk kelangsungan hidup. Ia bukan kemewahan, tetapi ia adalah cara untuk bertahan dengan maruah. Profesor itu berhenti sejenak. Matanya tajam sebelum berkata dengan suara yang berat, Malaysia membuktikan kepada dunia bahawa, walaupun berhadapan dengan krisis yang paling teruk, dengan perpaduan dan prinsip yang berakar umbi, rakyatnya mampu bangkit semula. Dia terus menceritakan peranan Malaysia di pentas dunia. Penyertaan dalam ASEAN menjadi hub pelancongan, perubatan, dan budaya. Inilah kuasa lunak Malaysia, tegasnya. Kuasa yang tidak memerlukan senjata, tetapi menggunakan senyuman, keramahan, dan identiti unik yang tidak dapat ditiru oleh mana-mana negara. Imej di skrin bertukar kepada senyuman kanak-kanak Malaysia yang sedang berlari di sawah padi, gambar pelancong asing yang terpukau dengan keindahan masjid dan alam semula jadi. Profesor itu berkata dengan nada yang mesra, inilah soft power yang sebenar, kuasa hati dan budaya. Dia melangkah ke tengah dewan, memandang setiap pelajar. Apabila Anda melihat kembali sepanjang abad ini, Anda akan sedar bahawa senjata sebenar Malaysia bukanlah pedang atau senapang, tetapi kenangan, perpaduan, keyakinan, dan belas kasihan. Dewan itu senyap sekali lagi. Semua orang sedang menyerap pelajaran yang lebih mendalam daripada angka dan statistik. Profesor itu berpaling ke skrin dan menulis ayat terakhir dengan jelas pada slide. Malaysia terus berdiri teguh. Bukan kerana ia yang terkuat, tetapi kerana ia tidak pernah menyerah pada semangatnya sendiri. Dia berhenti, lalu mengemukakan soalan penutup.
Suaranya penuh dengan tenaga. Dan Anda? Dalam dunia yang penuh dengan persaingan, ketidakpastian, dan tekanan yang hebat, adakah Anda akan memilih untuk bergantung hanya pada angka dan keuntungan? Atau adakah Anda akan kembali percaya pada kuasa sebenar, kuasa hati dan perpaduan, seperti yang telah dibuktikan oleh Malaysia kepada dunia? Kuala Lumpur pada malam itu dipenuhi dengan ketegangan. Cahaya dari menara berkembar Petronas bersinar gemerlapan, tetapi suasana di dalam Dewan Persidangan Besar itu suram dan berat, seolah-olah ribut akan melanda. Semua mata tertumpu pada pentas di hadapan. Seorang lelaki muda, watak utama cerita ini, berdiri di sana dengan postur yang megah. Matanya penuh dengan keazaman, tetapi terselit kesakitan yang telah terkumpul selama berpuluh-puluh tahun. Nafas orang ramai berpadu dalam irama yang tidak sekata. Semua orang tahu bahawa kebenaran yang akan didedahkan pada malam ini akan mengubah nasib banyak keluarga untuk selamanya. Dia mula bercerita dengan suara yang dalam dan berat, tetapi penuh dengan emosi yang tertahan. Setiap perkataan ibarat pisau tajam yang menghiris hati para pendengar. Dia menceritakan penderitaan ibunya yang terpaksa menanggung malu, menceritakan malam-malam di mana keluarganya ditinggalkan, menceritakan impian yang musnah kerana ketamakan dan pengkhianatan. Bisikan mula kedengaran di sekeliling dewan. Ramai yang pernah percaya pada lelaki berkuasa yang duduk di sudut dewan itu mula goyah. Ada yang menundukkan kepala, mengelak pandangan kerana malu. Ada yang menitiskan air mata apabila mendengar kebenaran yang tidak pernah mereka ketahui sebelum ini. Tetapi lelaki muda itu tidak berhenti. Dia melangkah ke hadapan dan menuding jari tepat ke arah orang yang pernah menjadi saudara terdekat yang telah mengkhianatinya. Pandangannya begitu tajam sehingga pihak yang satu lagi tersentak. Kebenaran yang telah lama tersimpan kini dikoyakkan di hadapan orang ramai. Di dalam Dewan Persidangan yang dipenuhi ahli perniagaan dan orang berpengaruh itu, suasana menjadi begitu senyap sehingga bunyi degupan jantung boleh didengari. Lelaki muda itu mengeluarkan dokumen bukti dan menunjukkannya kepada semua orang. Itulah bukti penipuan, penyelewengan, dan konspirasi yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapa pun. Keluhan kedengaran di seluruh dewan, seolah-olah ilusi yang pernah indah telah berkecai di hadapan mata. Tetapi apa yang paling menyentuh hati orang ramai bukanlah angka atau dokumen, tetapi kisah sebuah keluarga. Kisah seorang ibu yang tabah menanggung derita, tetapi tetap berdiri dengan maruah. Kisah seorang anak lelaki yang membesar di tengah-tengah cemuhan tetapi tidak pernah menyerah kalah. Dan pada malam ini, dia kembali dengan kekuatan untuk mengubah kehinaan menjadi kebanggaan. Tepukan mula kedengaran perlahan-lahan dari 2 atau 3 orang yang berani berdiri untuk menunjukkan rasa hormat. Akhirnya, ia bertukar menjadi tepukan gemuruh di seluruh dewan. Ada yang berdiri untuk mengiktiraf keberaniannya, sementara orang yang didedahkan itu duduk kaku, badannya menggigil kerana malu dan marah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa lagi kerana kebenaran telah dipaparkan di hadapan masyarakat. Lelaki muda itu mendongak memandang langit melalui tingkap kaca bangunan yang tinggi. Cahaya dari Kuala Lumpur di luar memantul masuk ke dalam dewan, seolah-olah memberitahu bahawa malam ini adalah malam pembebasan. Malam di mana kegelapan digantikan dengan cahaya, dan malam di mana maruah sebuah keluarga Malaysia kembali dengan gemilang. Dia mengucapkan ayat terakhirnya dengan suara yang bergema di hati semua orang di Dewan Persidangan itu. Kekayaan dan kuasa mungkin boleh membuatkan orang lupa akan perkara penting, tetapi maruah rakyat Malaysia adalah sesuatu yang tidak boleh dibeli atau dijual. Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengesahkan bahawa kebenaran dan keadilan tidak akan pernah terkubur. Suasana senyap seketika sebelum disusuli dengan tepukan sekali lagi, kali ini lebih kuat daripada yang pertama. Ia adalah suara pengiktirafan, suara harapan, dan suara perubahan. Dan soalan yang ditinggalkannya pada malam itu bergema di hati semua orang di Dewan Persidangan. Jika Anda juga berbangga menjadi rakyat Malaysia, jika Anda percaya bahawa maruah adalah perkara tertinggi dalam hidup, adakah Anda akan berani mempertahankannya? Jika Anda berbangga dengan negara kita, Malaysia, sila komen nombor 10 di bawah video ini. Tepukan gemuruh di Dewan Persidangan Besar itu perlahan-lahan reda, meninggalkan suasana kekok yang masih menyelubungi semua orang. Kebenaran yang didedahkan itu
seperti panahan petir yang menyambar di tengah-tengah ibu kota. Ia bukan sahaja memusnahkan imej orang yang pernah dianggap hebat, tetapi juga menyedarkan hati ramai orang untuk berhadapan dengan realiti yang tidak dapat dinafikan lagi. Lelaki muda itu turun dari pentas dengan penuh gaya di tengah-tengah ratusan pasang mata yang memerhatikannya. Tetapi selain kekaguman, dia juga melihat kilatan ketakutan, kemarahan, dan bahkan cemburu di sebalik beberapa pandangan. Dia tahu, walaupun malam ini dia menang dari segi maruah, peperangan yang sebenar baru sahaja bermula. Orang yang didedahkan itu duduk menggigil, wajahnya pucat lesi, seolah-olah selubung rahsianya telah ditarik habis. Bisikan mula kedengaran daripada ahli-ahli perniagaan berpengaruh yang melihat masa depan mereka goyah. Mereka tahu, apabila bukti didedahkan kepada umum, tidak ada cara lagi untuk menutupinya atau menggunakan wang untuk memadamkan jejak. Tiba-tiba, salah seorang yang berkuasa itu bangun dengan marah. Jeritannya bergema di dewan persidangan, "Kau tak ada hak nak hukum aku macam ni. Semua yang kau cakap tu cuma tuduhan." Tetapi suaranya bergetar, tidak lagi stabil seperti dahulu. Nada itu mendedahkan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Lelaki muda itu tersenyum tipis, lalu membalas dengan nada yang tegas, "Kata-kata boleh berbohong, tetapi kebenaran tidak pernah berbohong. Bukti di tangan saya ini sudah lebih dari cukup. Seluruh rakyat Malaysia akan menilai sendiri sama. Ada anda layak menerima kepercayaan atau tidak." Suasana di dalam dewan mencapai kemuncaknya. Orang ramai mula bangun dari kerusi mereka untuk berdiri di sisinya. Perpecahan berlaku di situ juga. Ada yang memilih untuk melindungi kepentingan lama, tetapi majoriti memilih untuk berdiri bersama kebenaran. Suara sokongan semakin kuat, sehingga menenggelamkan suara pertengkaran mereka yang cuba membela diri. Malam itu, Kuala Lumpur bukan sahaja menjadi ibu kota yang penuh dengan cahaya, tetapi menjadi pentas sejarah. Orang ramai mula bercakap tentang peristiwa ini di setiap kedai kopi, di media sosial, dan di jalanan. Kisah seorang lelaki muda yang bangkit berjuang untuk keluarga dan maruah orang biasa menjadi inspirasi besar. Ibunya duduk di barisan paling belakang, air matanya mengalir senyap sambil melihat anaknya berdiri teguh di hadapan seluruh dunia. Kesakitan yang ditanggungnya sepanjang hayat telah berubah menjadi penghormatan pada malam ini. Dia tahu pengorbanan dan kesabarannya tidak sia-sia. Menjelang akhir majlis, lelaki muda itu kembali ke mikrofon sekali lagi. Suaranya kali ini bukan sahaja penuh dengan keazaman, tetapi juga mesra dan penuh harapan. Negara kita, Malaysia, bukan hebat kerana bangunan pencakar langit atau kuasa wang, tetapi hebat kerana hati rakyatnya yang tidak pernah menyerah kepada ketidakadilan. Saya percaya hari ini bukan sahaja perjuangan saya, tetapi perjuangan semua rakyat Malaysia. Kata-kata itu seolah-olah menyentuh hati setiap pendengar. Tepukan terakhir bergema lebih lama daripada sebelumnya. Ada yang berdiri untuk menunjukkan hormat kepada keberanian yang tidak dapat diukur dengan wang ringgit. Apabila lampu di Dewan Persidangan perlahan-lahan malap, malam Kuala Lumpur di luar masih sibuk. Tetapi bagi mereka yang berada di dalam peristiwa itu, mereka tahu bahawa mereka telah menjadi saksi kepada satu perubahan penting dalam sejarah Malaysia. Ia bukan sekadar kisah sebuah keluarga, tetapi kisah sebuah negara. Kisah yang mencerminkan bahawa kebenaran dan maruah adalah lebih penting daripada segala-galanya. Dan soalan yang ditinggalkannya bergema di hati semua orang. Jika hari ini adalah masa untuk kita memilih, adakah anda akan berdiri di sisi maruah sebagai rakyat Malaysia atau membiarkan ketidakadilan menelan kita? Jika anda percaya pada kekuatan rakyat Malaysia dan berbangga dengan tanah air ini, sila tunjukkan pendapat anda agar dunia mendengar suara kita. Selepas peristiwa malam itu, kisah lelaki muda itu tersebar ke seluruh Kuala Lumpur dengan pantas. Tajuk utama berita dalam talian bersilih ganti selama beberapa hari. Setiap saluran televisyen menyiarkan rakaman pendedahan di tengah-tengah Dewan Persidangan besar itu. Rakyat di bandar dan di luar bandar menyebut namanya dengan penuh kekaguman. Bagi ramai orang, ini bukan lagi tentang seorang individu, tetapi simbol kebenaran yang tidak boleh lagi disembunyikan. Di pasar pagi, para peniaga saling menunjukkan surat khabar yang memaparkan gambarnya dengan tajuk Wira Rakyat,
Pelajar di universiti menjadikan kisahnya sebagai topik perbincangan dan inspirasi untuk bangkit mempersoalkan perkara yang selama ini dianggap tabu. Di jalan raya, kesibukan Kuala Lumpur seolah-olah disulami dengan tenaga baru, tenaga yang menuntut keadilan. Lelaki muda itu sendiri, walaupun letih, hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang tidak pernah dirasai sebelum ini. Dia pulang bertemu ibunya pada keesokan paginya. Rumah kayu kecil tempat ibunya masih menjalani kehidupan sederhana sangat berbeza dengan dewan persidangan mewah malam tadi. Dia sujud di kaki ibunya, air matanya berlinangan, sambil mengucapkan ayat yang menggetarkan hati seorang ibu. Ibu, malam tadi anak tidak berdiri seorang diri. Anak berdiri mewakili ibu, mewakili keluarga kita, dan mewakili semua rakyat Malaysia yang pernah ditindas. Ibunya memeluk erat anak lelakinya. Air mata yang dahulunya menjadi simbol kesedihan kini menjadi air mata kebanggaan. Jiran-jiran yang mendengar cerita itu datang berkumpul di hadapan rumah. Ramai yang memberi semangat, ramai yang memuji bahawa dia adalah contoh generasi baru yang tidak tunduk kepada ketidakadilan. Tetapi jalan di hadapan tidak ditaburi dengan bunga mawar. Pihak yang didedahkan itu masih mempunyai kuasa, wang dan rangkaian yang luas. Mereka mula bergerak dalam kegelapan, berharap untuk menekan dan memusnahkan nama baiknya. Khabar angin, berita palsu, dan serangan pribadi disebarkan melalui semua saluran. Tetapi semua ini tidak membuatkan rakyat goyah. Sebaliknya, ia membuatkan lebih ramai orang bangkit untuk melindunginya. Pada suatu petang di dataran Merdeka, ribuan rakyat berkumpul tanpa dirancang. Mereka membawa bendera Malaysia, mengibarkannya di tengah-tengah laungan gemuruh. Kebenaran mesti menang. Maruah diutamakan. Lelaki muda itu dijemput ke pentas kecil yang didirikan secara tergesa. Sorakan bergema sehingga menggegarkan setiap jalan di sekitar kawasan bersejarah itu. Dia melangkah ke pentas, melihat lautan manusia yang datang dengan penuh keyakinan. Air matanya bergenang sekali lagi. Suaranya lantang dengan keyakinan dan keikhlasan. Saudara-saudari rakyat Malaysia, hari ini bukan perjuangan saya seorang diri, tetapi perjuangan kita semua. Jika kita membiarkan ketidakadilan menang, tanah air ini akan kehilangan masa depannya. Tetapi jika kita berani berdiri teguh, kita akan membina Malaysia yang akan dibanggakan oleh anak cucu kita. Sorakan gemuruh, bergema seperti guruh di tengah-tengah Kuala Lumpur. Orang ramai melaungkan namanya berulang kali. Bendera jalur gemilang diangkat tinggi di seluruh dataran. Ada yang berlutut menangis kerana terharu. Pada malam itu, Kuala Lumpur bukan lagi sekadar ibu negara Malaysia, tetapi menjadi simbol kekuatan rakyat yang tidak dapat dihancurkan. Musuh-musuhnya yang memerhatikan peristiwa itu, melalui media tidak dapat lagi menyembunyikan ketakutan mereka. Mereka kini sedar bahawa apa yang mereka hadapi bukan hanya seorang lelaki muda, tetapi kekuatan seluruh bangsa yang telah bangkit. Dan ketika lampu limpah menerangi dataran Merdeka, lagu negaraku yang dinyanyikan serentak oleh rakyat bergema di seluruh langit. Ia adalah suara pengisytiharan kemenangan kebenaran. Suara yang membuatkan generasi tua dan muda menitiskan air mata kebanggaan. Malam itu, satu lembaran sejarah baru telah ditulis. Bukan dengan pena, bukan dengan undang-undang, tetapi dengan hati rakyat Malaysia yang bersatu padu. Dan soalan terakhir yang diucapkannya bergema di hati semua orang. Jika anda juga berbangga dengan negara kita, Malaysia, jika anda percaya bahawa maruah sebagai rakyat Malaysia adalah sesuatu yang tidak akan pernah boleh dibeli dengan wang ringgit, tunjukkanlah kekuatan anda dengan mengomen nombor 10 di bawah video ini. Malam itu berakhir, tetapi gemanya terus bergema di hati rakyat untuk masa yang sangat lama. Kuala Lumpur yang penuh dengan cahaya malam bukan lagi sekadar bandar yang tidak pernah tidur, tetapi menjadi simbol kebangkitan semangat Malaysia. Hari di mana kebenaran diiktiraf, hari di mana maruah rakyat kembali berdiri megah di atas wang dan kuasa. Kisah lelaki muda itu dan ibunya yang berkorban telah menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Bukan kerana dia mempunyai lebih kuasa daripada orang lain, tetapi kerana dia berani berdiri untuk apa yang benar pada hari ketika semua orang fikir ia adalah mustahil. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Malaysia, bahawa kekuatan yang paling ampuh sebenarnya bukanlah senjata, bukan kekayaan,
tetapi hati yang tidak pernah menyerah dan perpaduan rakyat. Kita semua mungkin pernah disakiti, dihina, atau ditindas, tetapi semua itu bukanlah penamat. Sebaliknya, ia adalah bahan api yang membuatkan kita bangkit berdiri dengan lebih teguh. Kebenaran mungkin boleh disembunyikan untuk sementara waktu, tetapi suatu hari nanti ia akan bersinar terang. Dan apabila tiba masanya, tiada apa yang dapat menghalangnya. Negara kita, Malaysia, bukan hebat kerana bangunan pencakar langit atau kerana ekonominya yang besar, tetapi ia hebat kerana mempunyai rakyat yang berani menentang ketidakadilan. Hebat kerana mempunyai ibu yang berkorban untuk anaknya. Hebat kerana mempunyai anak yang tidak melupakan jasa. Dan hebat kerana kita semua tidak membenarkan sesiapa merampas maruah kita. Inilah pelajaran yang harus diingati oleh masyarakat Malaysia selamanya. Apabila kita berjalan seiringan, tiada kuasa di dunia ini yang dapat memusnahkan kita. Dan akhirnya, saya ingin tinggalkan satu soalan kepada semua. Jika Anda berbangga menjadi rakyat Malaysia, jika Anda percaya bahawa maruah adalah perkara tertinggi dalam hidup, sila tunjukkan kekuatan Anda dengan mengomen nombor 10 di bawah video ini agar dunia tahu bahawa rakyat Malaysia tidak pernah menyerah.